Wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syaziman bin Jalal. Saya dari kelas 4 Tekun. Tajuk saya mengisi masa lapang dengan perkara yang berfaedah. Yang mulia Tuan Pengurusi Majelis, guru besar, guru-guru dan rakan-rakan pelajar serta hadirin sekalian. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk memberi syarahan pada hari ini. Syarahan saya ialah mengisi masa lapang dengan perkara yang berfaedah. Masa lapang tidak seharusnya dibiarkan berlalu begitu sahaja. Ia perlu diisi dengan perkara-perkara yang berfaedah. Ada berbagai-bagai cara untuk mengisi masa lapang. Di antaranya ialah melibatkan diri dalam kegiatan co-curriculum. Dengan cara itu, ia dapat menambahkan pengalaman serta ilmu pengetahuan. Ada juga orang yang memilih membaca untuk mengisi masa lapang. Ia merupakan satu aktiviti yang paling berfaedah untuk mengisi masa lapang. Hadirin sekalian, contoh-contoh yang saya telah sebutkan tadi mendatangkan faedah serta keuntungan. Itulah antara beberapa perkara yang boleh dilakukan sebagai mengisi masa lapang. Sekian saja saran saya untuk kali ini. Saya sudahi dengan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seterusnya saya ingin menjemput adik Nur Arisa Najwa dari kelas 5T 5 Tekun. Dia persilakan. Yang dihormati Tuan Pengurusi Majelis, barisan panel, guru besar, guru, serta rakan-rakan sekalian. Tajuk syarahan saya pada pagi ialah faedah menabung. Hadirin sekalian, menabung bermaksud menyimpan sebahagian wang perbelanjaan untuk keperluan pada masa hadapan. Sebagai contoh, kita boleh menyimpan lebihan wang perbelanjaan sehari untuk disimpan dulu sebagai tabungan kita. Wang tabungan kita simpan itu bolehlah kita gunakan sebagai perkara yang penting pada masa hadapan. Hadirin sekalian, antara faedah menabung ialah dapat membantu kita pada masa yang ditentukan. Contohnya, menggunakan wang tersebut untuk penyebaran yang keperluan sekolah. Ini tentu dapat mengalirkan pendapatan kita, terutamanya jika hasil keuangan dan sebagainya. Selain itu, menabung juga akan menyebabkan berjimat kita. Kita akan melihat perbelanjaan kita sebahagian wang perbelanjaan dapat disimpan. Ini akan menjadikan dan sentiasa berwaspada agar wang tidak dibelanjakan segala hati. Hadirin yang dihormati sekalian, amalan menabung juga dapat mengalahkan pembelajaran. Orang yang menabung akan lebih hati-hati ketika berbelanja karena mereka tidak membuat perencanaan awal menguruskan wang pembelanjaan. Ini sudah pasti mengalahkan pembelajaran dan melakukan hal-hal berbelanja untuk perkara-perkara yang betul-betul perlu saja. Sebagai ini saya adalah soal pada pagi. Ini kata saya menyuruh kepada rakan-rakan supaya muda besar agar menabung sebagai keamanan hidup. Karena banyak faedah kita boleh penuhi dan terkait. Sekian terima kasih. Daripada saya Nur Arisa Najwa kelas 5. Oke, serta seterusnya saya ingin menjemput dari kelas 5H adik Nurul Siva. Silakan. Berdirinya saya di sini adalah untuk menyampaikan syarahan yang bertajuk berkesan kelas tambahan kepada murid-murid. Kelas tambahan ialah kelas bimbingan yang diberikan kepada murid-murid yang berada pelajaran tertentu. Kelas tambahan ini dilakukan secara berbayar dan ada juga secara percuma. Biasanya kelas tambahan ini diadakan
Dengan adanya kelas tambahan ini, murid-murid dapat memperbaiki kelemahan mereka dalam mata pelajaran tertentu. Selain itu, kelas tambahan dapat menambahkan ilmu pengetahuan murid-murid. Semasa pelajaran dan pembelajaran di sekolah, masa yang diperuntukkan bagi sesuatu mata pelajaran adalah berat. Oleh itu, murid-murid dapat memahami sesuatu mata pelajaran apabila mengikuti kelas tambahan ini. Dengan mengikuti kelas tambahan, murid-murid tidak menghabiskan masa dengan sia-sia. Mereka tidak membagi masa dengan menonton televisi atau meletak di pusat memberi dengar. Dengan mengikuti kelas tambahan ini, mereka dapat dibimbing oleh guru. Di samping itu, guru yang mengajar di kelas tambahan dapat memberikan tumpuan yang lebih kepada seseorang murid. Hal yang demikian kerana jumlah murid yang kurang akan menyebabkan guru mengetahui kelemahan dan kelebihan seseorang murid. Murid-murid berpeluang untuk bertanya tentang sesuatu perkara yang kurang dipahaminya. Akhir kata, saya ingin tegaskan bahawa kelas tambahan dapat memberikan kesan yang baik kepada murid-murid. Oleh itu, murid-murid haruslah menghargai kelas tambahan sama ada yang disediakan oleh pihak sekolah ataupun disediakan oleh ibu bapa. Sekian, terima kasih. Banyak salam sejahtera kepada Nabi sekalian. Saya sekian sahabat sekian kelas mengajar. Kelas saya di sini adalah untuk menyampaikan arahan yang bertajuk tujuh usaha. Kelas tambahan kepada murid-murid. Kelas tambahan adalah kelas bimbingan yang diberikan kepada murid-murid bagi pelajaran tertentu. Kelas tambahan ini diadakan secara berbayar dan ada juga secara pertama. Biasanya kelas tambahan ini adalah selepas waktu persekolahan atau semasa putus sekolah. Hadirin sekalian, sebenarnya kelas tambahan amat berkesan dan perlu diikuti oleh mereka yang memiliki peraksaan tentang seperti yang kita ketiga dan istilah. Dengan adanya kelas tambahan ini, murid-murid dapat memiliki pilihan kepada mereka yang kepentingan tertentu. Selain itu, kelas tambahan dapat menambahkan ilmu pengetahuan murid semasa pelajaran di sekolah. Masa yang diperuntukkan bagi suatu mata pelajaran adalah kelas. Oleh itu, murid-murid memahami suatu mata pelajaran apabila mereka kelas tambahan ini. Oleh itu, kelas tambahan murid-murid tidak menghabiskan masa dengan sia-sia. Mereka tidak menghabiskan masa dengan mungkin kebanyakan akan mereka di pusat pembelajaran. Dengan mengikuti kelas tambahan, ini mereka dibimbing oleh guru. Sesampainya guru yang berada di kelas tambahan dapat memberikan tumpuan yang lebih kepada seorang murid. Menjadikan selain dengan berkali bagi menjadikan kelemahan dan kelebihan seorang murid. Murid-murid selalu berpeluang untuk mengetahui tentang suatu perkara yang kurang dipahaminya. Akhir kata, saya ingin menjelaskan bahwa kelas tambahan dapat untuk memberikan kesan yang kepada murid-murid untuk semangat kelas dan menjadi kelas tambahan. Dan menghadapi keberhasilan sekolah dan menjadi bersama. Hadirin yang dihormati, sekolah yang bersih, indah dan cantik merupakan impian para guru-guru dan pemerhati memastikan sekolah bersih dan indah. Berbagai usaha mesti dijalankan seperti perkembangan kelas tercantik. Setiap sekolah mempunyai pekerja yang ditugaskan untuk membersihkan kawasan sekolah. Namun begitu, murid tidak boleh meletakkan tanggung jawab kepada mereka semata-mata tanpa membantu mereka. Murid mesti ingat, menjaga kebersihan sekolah adalah tanggung yang dikasihi. Persekolahan terus yang akan mengganggu perhatian murid-murid kerana kesetaraan yang kurang selesai. Oleh itu, kelas yang bersih dan kondusif sangat penting kepada murid untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran. Pelajaran dan pengajaran
membaca lagi amalan lima yang akan datang manfaat. Hal yang demikian karena amalan ini adalah daratan ilmu. Oleh itu minat membaca perlu dipupuk sejak kecil lagi. Ibu bapak haruslah memainkan peranan penting karena mereka sentiasa mendampingi anak-anak di rumah. Sikap gemar membaca seharusnya ditunjukkan oleh ibu bapak semasa mengisi masa lapang di rumah. Karena lama-kelamaan amalan ini akan menjadi ikutan anak-anak. Selain itu, ibu bapak boleh menyediakan bahan bacaan yang menarik, berkualiti sesuai dengan tahap umur anak-anak dan menghibur mereka. Di samping itu, peranan pihak sekolah juga tidak kurang penting untuk mendukung amalan membaca dalam kalangan murid. Aktiviti yang dapat menumbuh minat membaca seperti perpaduan bercerita, perpaduan menulis sinopsis cerita dan sebagainya perlu diadakan. Program Nilam yang telah dilancarkan di peringkat sekolah rendah amatlah bertepatan dan perlu disokong. Hal ini membuktikan bahwa pihak kerajaan turut mengambil inisiatif untuk menumbuh minat membaca dalam kalangan murid. Hadirin yang dihormati, selain itu guru-guru perlulah mengamalkan murid-murid agar menggunakan perpustakaan di sekolah dengan sebaik-baiknya. Setiap minggu murid-murid haruslah meminjam sebuah buku dari perpustakaan. Guru-guru haruslah juga menekankan pentingnya amalan membaca dalam kalangan murid. Mereka perlu juga disedarkan bahwa seseorang yang berdaya dan menjadi pemimpin yang berdaya maju serta berkaliber adalah terdiri daripada golongan yang gemar membaca. Kesimpulannya, berbagai inisiatif perlu diambil untuk membaca dalam kalangan murid untuk menghadirkan masyarakat yang berilmu. Pepatah mengumpul dulu. Biarlah dari ilmunya perguna menjadikan perpaduan. Sekian, terima kasih. Antarkan. Nama saya Nur Syarif binti Rashid dari YDP. Yang dihormati Tuan Pengurusi Majelis, barisan para hakim yang arif lagi bijaksana, guru besar, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Tajuk syarahan pada hari ini adalah gerhana matahari cincin di Malaysia. Indah bermalam awan petang, burung merpati bersuara, memanas kalam selamat datang, salam sembah membuka bicara. Tampilnya saya dalam arena syarah ini untuk membicarakan tajuk gerhana matahari cincin di Malaysia. Kawan-kawan, tahukah kamu gerhana apabila kedudukan bulan berada pada posisi jauh dari bumi? Oleh itu, saiz bulan yang dilihat dari bumi sedikit kecil dan tidak dapat menutupi keseluruhan piring matahari. Dianggarkan 94.9% permukaan matahari akan dilingkupi oleh bulan ketika fasa puncak gerhana matahari cincin. Sesungguhnya fenomena alam ini telah dapat kita saksikan dengan Malaysia, misalnya di Tanjung PAI Johor dan di Serian serta Samarak Sarawak. Namun begitu, fenomena alam ini tidak boleh dilihat langsung dengan mata kasar. Oleh itu, cermin mata khas diperlukan. Gerhana matahari cincin di Malaysia telah menyebabkan fenomena pasang besar di pantai barat dan perubahan keadaan terang pada siang hari kepada keadaan gelap seperti senja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Pengurusi Majelis, barisan para hakim yang arif lagi bijaksana, guru besar, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Nur Daniatrisha binti Aryansyah dari kelas 5 konsisten. Tajuk syarahan saya pada hari ini adalah gerhana matahari cincin di Malaysia. Indah bermalam awan dan petang, burung berbau di berdoa, pemanis
tampilnya saya dalam arena syarahan ini untuk membicarakan tajuk Gerhana Matahari Cincin di Malaysia. Kawan-kawan, tahukah kamu gerhana matahari cincin berlaku apabila kedudukan bulan berada pada posisi jauh dari bumi. Oleh itu, saiz bulan yang dilihat dari bumi sedikit kecil dan tidak dapat menutupi keseluruhan piring matahari. Dianggarkan 94,9% permukaan matahari akan ditutupi oleh bulan ketika fasa kemuncak matahari cincin. Sesungguhnya fenomena alam ini telah dapat kita saksikan di Malaysia, misalnya di Tanjung Piai Johor dan di Serian serta Samarahan Sarawak. Namun begitu, fenomena alam ini tidak boleh dilihat langsung dengan mata kasar. Oleh itu, cermin mata khas diperlukan. Gerhana matahari cincin di Malaysia telah menyebabkan fenomena air pasang besar di pantai barat dan perubahan keadaan terang pada siang hari, keadaan gelap seperti senja. Saya akhiri syarahan ini dengan satu rangka pakem. Burung kenari di patas kali, cantik tatkala dipandang mata. Gerhana matahari muncul kembali, peredaran cerah kawala di alam semesta. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ibn Syafi'i bin Anwar dari kelas 6 Usaha. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Tuan Pengurusi Majlis yang al-kamil hakim yang bijaksana, dan seterusnya pada hadirin yang saya hormati. Tajuk saya ialah cara-cara untuk memupuk minat membaca dalam kalangan murid. Minat membaca ialah amalan yang banyak mendatangkan manfaat. Hal yang demikian kerana amalan ini ialah jembatan ilmu. Oleh itu, minat membaca perlu dipupuk sejak kecil lagi. Ibu bapa haruslah memainkan peranan penting kerana mereka sentiasa mendampingi anak-anak di rumah. Sikap gemar membaca seharusnya ditunjukkan oleh ibu bapa semasa mengisi masa lapang di rumah. Jadi, lama-kelamaan amalan ini akan menjadi ikutan anak-anak. Selain itu, ibu bapa boleh menyediakan bahan bacaan yang menarik berkualiti sesuai dengan harap ulus anak-anak dan menghiburkan mereka. Di samping itu, peranan pihak sekolah juga tidak kurang penting untuk memupuk amalan membaca dalam kalangan murid. Aktiviti-aktiviti yang dapat memupuk minat membaca seperti perpaduan bercerita, perpaduan menulis, sinopsis cerita, dan sebagian perlu diadakan. Program nilam Ada sudah. Kiraim tadi. Kiraim. Sekolah senda amatlah berkepatan dan perlu didukung. Hal ini membuktikan bahawa pihak kerajaan turut mengambil inisiatif untuk memupuk minat membaca dalam kalangan murid. Hadirin yang saya hormati, selain itu guru-guru perlu menggalakkan muridnya menggunakan perpustakaan ini di sekolah dengan sebaik-baiknya. Setiap minggu murid-murid haruslah meminjam sebuah buku dari perpustakaan. Guru-guru haruslah menekan pentingnya amalan membaca dalam kalangan murid. Mereka perlu juga disediakan bahawa seorang yang berjaya dan menjadi pemimpin dan berdaya maju serta kekaliber adalah terdiri daripada golongan yang gemar membaca. Sebenarnya, berbagai inisiatif perlu diambil untuk memupuk minat membaca dalam kalangan murid. Untuk
melahirkan masyarakat yang berilmu. Pepatah melumpur bulu, biarlah dari rebungnya semula dijadikan perpaduan. Sekian, terima kasih.